Okey. Jadi selamat datang semua, selamat malam. Okey, hari ini kita akan buat ulang kaji tingkatan 5. Okey, ulang kaji tingkatan 5. Okey, jadi antara tajuk-tajuk yang kita akan bincangkan adalah imperialisme barat. Okey. Lepas itu tajuk Thailand, nasionalisme di Thailand. Okey, lepas itu tajuk bab 2 penentangan pemimpin tempatan secara sepintas lalu. Okey, lepas tu pergerakan persatuan secara sepintas lalu. Okey, lepas itu tajuk Pakatan Muni. Okey, Pakatan Muni. Penentangan tempatan ada. Okey, ada. Okey, tapi saya akan secara sepintas lalu. Okey, lepas tu Pakatan Muni, lepas tu Suruhanjaya Rit. Okey, 6. Saya akan bincang tentang 6 tajuk. Saya akan bincang tentang 6 tajuk ini. Okey, kalau ada masa cukup, saya akan sentuh tentang bab 9 sedikit. Okey. Okey, tajuk-tajuk seperti peranan Abah Magellan dan Noel serta dasar luar Malaysia, hari itu saya sudah bincang di kelas. Okey. Jadi kita tengok tajuk ini sekarang. Okey, anda semua boleh nampak paparan di skrin? Boleh kan? Okey, boleh bagi respons. Anda boleh nampak paparan di skrin tak? Imperialisme barat. Okey, anda boleh tulis dalam ruangan chat lah. Okey, kan tahu mah. Boleh ya? Okey, bagus. Terima kasih. Sekejap, saya off telefon dulu. Okey. Kita mula imperialisme barat. Okey, imperialisme barat di Asia Tenggara. Okey, imperialisme barat di Asia Tenggara ini tajuk bab 1. Biasanya kalau form 5 kumpulan dia adalah bab 1, bab 2. Okey, bab 1, bab 2 ini dikira sebagai satu kumpulan. Okey, satu kumpulan. Lepas itu bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, satu kumpulan yang besar. Dan bab 9 ini satu kumpulan. Okey, satu kumpulan. Jadi setiap bab biasanya ada satu ataupun 2 tajuk. Jadi kumpulan 1 kita ada bab 1 dengan bab 2. Okey, biasanya dia akan keluar. Okey, jadi kita akan tengok. Okey, tajuk yang pertama yang ingin saya ulang kaji adalah imperialisme barat. Okey, imperialisme barat. Okey. Okey, saya akan mula. Okey, jadi dalam imperialisme barat ini apa yang anda kena tahu adalah beberapa perkara. Satu, anda kena tahu tentang maksud imperialisme. Satu, dua, anda kena tahu tentang siapa yang terlibat dalam imperialisme ini. Pihak yang terlibat. Yang ketiga, anda kena tahu tentang faktor imperialisme. Okey, 3 benda ini anda kena tahu. Sebab biasanya dalam exam mereka akan tanya 3 benda ini. Okey, kita mula dengan yang pertama, maksud. Okey, maksud imperialisme. Okey, maksud. Okey, dalam buku teks anda, muka surat dia adalah muka surat 3. Okey, anda ada muka surat di depan, anda ada buku teks di depan anda tak? Ada tak? Okey, ada tak? Okey, saya tengok chat. Okey, ada. Okey, bagus, Rino. Okey, bagus. Okey, kita tengok maksud. Okey, tak ada benda. Anda belajar bab 9. Okey, nanti kita masuk bab 9. Okey. Ada sedikit masalah. Okey, sekejap. Okey. Maksud. Okey. Maksud imperialisme. Okey, maksud imperialisme. Apa maksud imperialisme? Okey, maksud adalah konsep. Okey, nama lain bagi maksud adalah konsep. Okey, adapun pengertian imperialisme. Apa maksud imperialisme? Okey. Jadi kalau anda tengok sini, perkataan yang paling senang ialah ini. Okey, apa maksud imperialisme? Okey, imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh. Okey, keyword dia adalah dasar.
Okey, dasar apa? Dasar sesebuah negara. Okey, negara itu buat apa? Meluaskan pengaruh dan wilayah. Okey, bagaimana? Menjajah negara lain. Okey, untuk apa? Untuk kepentingan tertentu. Jadi anda ingat keyword ini. Okey, kalau nak senang anda ingat perkataan ini, menjajah. Okey, imperialisme ini dia adalah menjajah. Dasar sesebuah negara menjajah negara lain. Untuk apa? Untuk kepentingan tertentu. Okey, saya tulis di sini dia punya keyword. Okey, dia adalah dasar dasar sesebuah negara. Okey. Lepas itu untuk apa? Meluaskan pengaruh wilayah. Wilayah lagi satu adalah menjajah. Anda pilihlah salah satu perkataan untuk diingat. Sekejap. Menjajah, lepas tu untuk apa? Untuk kepentingan tertentu. Untuk kepentingan tertentu. Jadi ini adalah keyword dia. Dasar sesebuah negara. Apa dasar dia? Meluaskan pengaruh wilayah ataupun menjajah. Ataupun menjajah. Just pilih satu. Menjajah. Mana yang lebih senang? Dasar sesebuah negara menjajah. Menjajah apa? Menjajah negara lain. Menjajah negara lain. Menjajah negara lain. Untuk apa? Untuk kepentingan tertentu. Anda cuma ingat keyword-keyword dia saja. Anda ingat keyword-keyword dia. Contohnya keyword yang ini. Dasar sesebuah negara menjajah negara lain untuk apa? Kepentingan tertentu. Just ingat perkataan ini saja. Jadi anda boleh jawab soalan ini. Lepas tu kita tengok imperialisme barat ini. Kalau imperialisme barat ini anda tengok dulu semasa Portugis menjajah Melaka kan. Sebab apa? Sebab rempah. Anda tengok sini dulu Portugis menawar Melaka, menjajah Melaka sebab apa? Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah rempah. Ingin menguasai rempah. Itu semasa zaman Melaka. Dan lepas itu tujuan imperialisme telah berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi mendapatkan bahan mentah, dan lagi satu adalah untuk mencari pasaran. Itu ekonomi. Sekarang kita tengok yang kedua. Siapakah yang terlibat dalam imperialisme? Pihak yang terlibat dalam imperialisme. Pihak yang terlibat dalam imperialisme. Pihak yang terlibat. Siapa pihak yang terlibat? Siapa kuasa barat yang terlibat? Siapa kuasa barat yang terlibat? Kita tengok kuasa barat mana yang terlibat. Ini biasanya ditanya. Biasanya yang ditanya adalah dua kuasa barat yang terlibat. Jadi anda ingat. Kuasa barat yang terlibat ialah apa? Anda cuba lihat sini muka surat 4. Inilah jawapan dia. Kuasa barat yang terlibat adalah ini. Britain, Perancis, Belanda, Sepanyol, Portugal. Jadi anda ingatlah sekurang-kurangnya 3. 3 kan? Sebab 3. Sebab biasanya kalau dalam strong structure, kalau dia tanya kuasa yang terlibat, biasanya dia minta anda berikan 2. Jadi anda ingat lebih 1, 3. Biar lebih, jangan kurang. Biasanya orang ingat apa? Britain. Belanda. Dan lagi satu anda pilih lah. Yang mana nak, Sepanyol ke Perancis ke. Anda pilih. Saya rasa anda ingat Britain, Perancis, Belanda. Britain, Perancis, Belanda. Satu formula. P, Perancis. Ini Belanda, Britain. BP. Anda ingat ini. BP. British, Belanda, Perancis.
Kita tengok faktor sekarang. Okey, faktor imperialisme barat. Okey, nama lain bagi faktor adalah ini. Okey. Okey, kalau dalam soalan biasanya dia akan guna perkataan ini. Mengapakah? Okey, sebab. Punca. Punca. Jadi anda kena tahu perkataan-perkataan seperti ini. Okey. Jadi apakah faktor ataupun apakah sebab, apakah punca imperialisme berlaku? Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, ada 5 punca. Satu adalah bahan mentah. Untuk mendapatkan bahan mentah. Okey, bahan mentah. Okey. Bahan mentah seperti apa? biji timah. Okey. Biji timah. Ingat ini. Okey. 2. Okey, revolusi pendestrian di Eropah. Okey, apa isi dia? Untuk cari pasaran. Okey, untuk cari pasaran. Okey, barang yang dikeluarkan. Okey, barang yang dikeluarkan. Okey, untuk mencari pasaran barang yang dikeluarkan. Lagi satu adalah perlu bahan mentah. Sama seperti yang sebelah itu. Okey, perlu bahan mentah seperti apa? biji timah. Okey, ini revolusi pendestrian. Okey, lepas tu lepas tu kita tengok bebang orang putih. Okey, bebang orang putih ini apa huraian dia? Okey, bebang ini maksudnya tanggungjawab orang putih. Okey. Okey, bebang orang putih ini biasanya orang barat ini apa mereka buat? Mereka ingin menyebarkan tamadun. Okey. Mengapa mereka ingin menyebarkan tamadun? Okey. Untuk apa? Beri kesejahteraan kepada siapa? Kepada penduduk di Asia. Okey. Lagi satu adalah ini, mereka merasakan mereka ada tanggungjawab. Okey, tanggungjawab. Okey. Lagi satu adalah mereka juga memiliki tanggungjawab untuk menyebarkan agama Kristian. Okey, agama Kristian. Jadi ini adalah bebang orang putih. Okey. Ini adalah bebang orang putih. Itu tanggungjawab orang barat menyebarkan tamadun, mentamadunkan orang timur, itu orang Asia, untuk beri kesejahteraan kepada mereka dan menyebarkan agama Kristian. Okey, siapa pihak yang terlibat? Britain, Belanda, Perancis. Okey, Britain, Belanda, Perancis. Okey, pihak yang terlibat siapa? Britain, Belanda, lagi satulah Perancis. Okey, pasal tu tadi semasa saya tanya anda, okey, siapakah pihak yang terlibat dalam imperialisme ini? Kuasa barat mana? Saya showkan Britain, Belanda, Perancis. Okey, anda ingat ini. Okey, lepas itu sistem pengangkutan. Okey, sistem pengangkutan kita tengok okey, apa pengangkutan dia? Okey, sistem pengangkutan. Okey, penciptaan kapal wap. Okey, penciptaan kapal wap. Okey, apa kelebihan dia? Power muatan banyak. Okey, dan lagi satu adalah perjalanan menjadi laju. Okey, lagi satu adalah ini. Okey, perhubungan. Lagi satu lah ini, belum hubungan. Okey, masih pengangkutan itu terusan Suez. Okey, pembukaan terusan Suez. Okey, apa huraian dia? Memendekkan perjalanan. Okey, memendekkan perjalanan dan menjimatkan kos. Okey, menjimatkan kos.
menjebakkan kos. Okey, dan lagi satu lah telegraf. Okey, hubungan ini telegraf. Okey, telegraf. Okey, apa apa dia huraian? Melicingkan dagangan. Lagi satu adalah memudahkan arahan diberi kepada pegawai barat di Asia. Okey, boleh? Okey, jadi ini adalah huraian bagi sistem pengangkutan dan berhubungan. Okey, lagi satu lah persaingan kuasa barat. Okey, persaingan kuasa barat ini pada masa itu Britain, Belanda, Perancis, Sepanyol mereka bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey, mereka bersaing untuk apa? Untuk dapatkan tanah jajahan. Okey, bila dapat tanah jajahan yang banyak, apa yang mereka dapat? Mereka akan dapat sanjungan untuk mendapat sanjungan dan kuasa. Okey, jadi ini adalah huraian bagi faktor-faktor imperialisme barat. Okey, saya ulang balik faktor yang pertama, kekayaan bahan mentah. Ini fakta. Contoh dia BJ Timah. Okey, faktor-faktor imperialisme barat ialah kekayaan bahan mentah. Contohnya BJ Timah. Okey, jadi anda dapat dua markah di sini. Bahan mentah satu markah, BJ Timah satu markah, dua markah. Okey, lepas itu yang kedua, revolusi pendastrian. Okey, revolusi pendastrian ini adalah fakta. Okey, faktor imperialisme barat yang kedua ialah revolusi pendastrian. Satu markah. Huraian dia, orang Eropah, kuasa barat, mereka memerlukan bahan mentah dan mereka ingin mencari pasaran. Okey, jadi anda dapat berapa markah? 3 markah. Revolusi pendastrian, fakta 1 markah. Huraian, perlu bahan mentah 2 markah. Mencari pasaran 3 markah. Okey, jadi sini anda dapat 3 markah. Okey, 3 markah. Ini 2 markah. Okey, jadi anda tengok sini. Yang ketiga, beban orang putih. Ini fakta. Okey, jadi siapa yang terlibat dalam slogan beban orang putih ini? Beban orang putih ini adalah slogan. Siapa yang menggunakan slogan ini? Britain, Belanda, Perancis. Okey, beban orang putih 1 markah. Anda bagi contoh siapa yang guna 2 markah. Lepas tu apa maksud dia? Tanggungjawab. Tanggungjawab siapa? Britain, Belanda, Perancis. Okey, apa tanggungjawab mereka? Untuk menyebarkan tamadun. Okey, kepada siapa? Kepada penduduk Asia, dan memberi kesejahteraan kepada penduduk Asia dan menyebarkan agama Kristian kepada penduduk Asia. Jadi anda ada markah di sini, okey, sini. Okey. Jadi sistem pengangkutan pun sama. Ini adalah fakta, 1 markah. Okey, huraian dia penciptaan kapal wap. Ini 1 markah. Okey, membawa muatan yang banyak. Ini pun 1 markah. Okey. Okey, lepas tu terusan Suez. Okey, 1 markah. Huraian dia memendekkan perjalanan, 1 markah. Jadi ada menjimatkan kos. Ini dah 3 markah untuk terusan Suez. Okey, telegraf 1 markah. Melicikkan perdagangan. Okey, 2 markah. Okey, memudahkan arahan diberi kepada pegawai barat di Asia. Okey, 3 markah. Di tanah jajahan, 3 markah. Okey. Jadi persaingan kuasa barat, ini fakta 1 markah untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey, ini pun 1 markah dari 2 markah. Untuk mendapat sanjungan dan kuasa, ini pun 1 markah. Jadi 3 markah di sini. Okey. Jadi sebab dalam soalan esei biasanya markah yang diberikan adalah 6, 8 dan 10. Okey. Jadi kalau anda bagi ini saja 3 tambah 4, anda guna 2 fakta ini, revolusi pendastrian, kekayaan bahan mentah, anda sudah pun dapat 5 markah. 5 markah
Okey, biji timah, okey, belum lagi masuk huraian dia. Okey. Okey, anda boleh dapat markah maksimum. Okey. Jadi kita cuba tengok soalan SPM. Okey, anda cuba tengok. Okey, anda tengok soalan SPM 2007 tentang tajuk imperialisme barat. Okey, jadi yang pertama, apa dia tanya? Maksud imperialisme, 1 markah. Jadi apa maksud imperialisme? Okey, boleh type dalam ruangan chat. Apa maksud imperialisme? Pelajar, meter beri respons. Apa maksud imperialisme? Ayat penuh. Okey. Anda type ayat penuh. Anda mula dengan maksud imperialisme ialah. Okey. Lepas tu sambung. Okey, apa maksud imperialisme? Okey, boleh type jawapan tak dalam ruangan chat? Okey, yang Rino Wong kata, okey, imperialisme ialah dasar sesebuah negara untuk meluaskan wilayah dengan menjajah negara lain. Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Ya, betul jawapan Rino Wong. Okey, anda dapat lebih daripada 1 markah ini. Okey, sebab anda kata meluaskan wilayah. Okey, dah 1 markah. Dengan menjajah pun dah 1 markah. Untuk kepentingan tertentu, ini pun dah 1 markah. So anda dapat 3 markah sebenarnya. Okey, lepas itu dia tanya apakah faktor X dengan Y. Okey, persaingan kuasa barat, resi penasiran, sistem pengangkutan. Okey, X ini apa? Y ini apa? Okey, para pelajar boleh jawab soalan ini. X ialah apa? Y ialah apa? Okey. Tadi faktor ada berapa? Okey, kita cuba tengok. Okey. Okey, ni. Beban orang putih, persaingan kuasa barat, sistem pengangkutan dan hubungan, kekayaan bahan mentah, resi perindustrian. Okey, Iwan Singh kata X ialah kekayaan bahan mentah. Okey, bagus. Okey, lagi satu ialah apa? Okey, Y. Mudah memberi arahan kepada pegawai di tanah jajahan. Itu adalah huraian. Okey, itu adalah huraian. Sekarang saya nak faktor. Soalan dia tanya pasal apa? Dia tanya pasal faktor. Faktor. Anda kena bagi faktor. Bukan huraian. Faktor. Okey, ya. Iwan Singh kata beban orang putih. Ya, betul. Beban orang putih. Okey. Jadi X ialah kekayaan bahan mentah. Y ialah beban orang putih. Okey, bagus. Okey, jadi soalan C ni 2 cara kemajuan sistem pengangkutan. Okey, satu adalah penciptaan kapal wap, lagi satu adalah pembukaan terusan Suez. Okey, sebab soalan ini dia tanya tentang pengangkutan. Okey, pengangkutan. Jadi penciptaan kapal wap, lagi satu adalah pembukaan terusan Suez. Kalau dia kata perhubungan, dan lepas anda tulis penciptaan telegraf. Okey. Okey. Mengapakah kuasa-kuasa barat bersaing untuk meluaskan pengaruh di timur? Okey, mengapakah? Jadi, mengapakah ini adalah faktor? Jadi, jawapan anda adalah ini. Okey. Okey. Soalan. Slogan beban orang putih digunakan untuk kuasa British dan Belanda atas alasan untuk memimpin masyarakat timur ke arah kesejahteraan. Adakah anda bersetuju dengan alasan tersebut? Okey, berikan pandangan anda. Okey, berikan pandangan anda. Okey, jadi anda kata saya setuju. Okey, ataupun saya tidak setuju. Okey. Okey, anda boleh kata saya setuju ataupun tidak setuju. Kalau anda kata saya setuju, anda kena bagi hujah mengapa anda setuju. Kalau anda kata tidak setuju, anda kena bagi hujah mengapa tidak setuju.
Okey, andai kata anda kata setuju. Okey, setuju. Okey, apa alasan anda setuju? Okey, 3 markah. Jadi anda bagi 3 poin. Satu, mungkin anda boleh kata untuk menyebarkan tamadun. Okey, untuk memberi penduduk penduduk Timur, penduduk Asia kesejahteraan. Okey, jawapan sebenarnya sudah ada di sini. Okey. Yang ketiga adalah untuk memberi didikan agama kepada penduduk masyarakat Timur, untuk menyebarkan agama Kristian. Okey, 3 markah. Adapun untuk memajukan masyarakat Timur, memajukan. Ini kalau anda kata setuju. Kalau tidak setuju, anda kata British dan Belanda ini menggunakan alasan berwarna putih untuk apa? Untuk menjajah kawasan di Timur. 1 markah. Lepas tu British dan Belanda menggunakan alasan ini untuk apa? Untuk apa? Untuk mengeksploitasi ekonomi, untuk mengambil bahan mentah, untuk merampas bahan mentah. Ini 2 markah. Lagi 1 markah. British dan Belanda menggunakan alasan berwarna putih untuk buat apa? Untuk apa dia? Untuk menunjukkan kekuatan mereka, untuk menunjukkan kekuatan mereka melalui persaingan barat, untuk mendapatkan sanjungan untuk kepentingan mereka, bukan penduduk Timur. 3 markah. Jadi dia macam ni. Kalau anda setuju, kalau anda setuju, anda kata apa? Kalau setuju, anda kata untuk apa? Untuk mentamadunkan, mentamadunkan penduduk Asia Tenggara. 2 adalah untuk apa? Untuk memberi kesejahteraan. Yang ketiga, anda kata untuk apa? Kesejahteraan. Jangan salah. Sejahteraan. Yang ketiga, anda kata apa? Anda kata memberi didikan agama. Memberi didikan agama. Agama apa? Agama Kristian. Lagi satu, memajukan penduduk Asia. Ini kalau anda setuju. Kalau anda tak setuju, kalau anda tak setuju, anda kata apa? Kalau anda kata tak setuju, kalau tidak setuju, kalau tidak setuju, apa anda kata? Anda kata tujuan dia adalah untuk menjajah. 2, untuk merampas bahan mentah, contohnya biji timah. Yang ketiga, anda kata apa dia? Rampas. Jangan salah. Lepas tu yang ketiga, anda kata untuk apa? Mereka menggunakan slogan berwarna putih untuk menunjukkan apa? Kekuatan. Untuk bersaing. Bersaing untuk tunjuk kekuatan. Maksudnya untuk kepentingan Barat itu sendiri. Ini kalau anda kata setuju. Ini kalau anda kata tidak setuju. Ini setuju. Ini tidak setuju. Anda boleh tengok rakaman ini balik. Lepas kelas ini saya akan hantar rakaman ini kepada anda. Saya edit, saya akan hantar rakaman ini kepada anda. Anda boleh tengok balik isi di sini. Cuma kalau anda ada handphone, anda boleh tangkap gambar pada skrin. Tak payah salin supaya kita jadi lebih cepat. Tengok SPM 2005 dia tanya tentang mengapa ini adalah tentang faktor. Ini tentang kesan. Apa kesan dia? Raja hilang kuasa, pembesar hilang kuasa, penduduk menderita kerana cukai yang tinggi. Apa lagi?
Okey, masyarakat berpecah belah. Okey, kesan dia. Okey, ekonomi ataupun bahan mentah diambil oleh pihak barat. Okey, ini kesan dia. Okey, ini dia tanya tentang faktor. Okey, slogan Perancis ini merujuk kepada beban orang putih. Okey, beban orang putih. Okey, beban orang putih. Tadi ini adalah jawapan dia. Okey, beban orang putih, jawapan dia adalah ini tadi. Okey, ini. Okey, beban orang putih. Okey, tanggungjawab menyebarkan tamadun, memberi kesejahteraan, menyebarkan agama Kristian. Okey. Okey, SPM 2014, sekali lagi dia tanya tentang nama. Okey, namakan dua kuasa barat. Okey, Britain, Belanda, Perancis, Sepanyol. Okey, berikan dua. Okey, ini dia tanya tentang beban orang putih sekali lagi. Okey, soalan B ini sama dengan soalan yang tadi. Soalan E. Okey, soalan dia berulang. Okey, faham tak? Okey, mengapakah Persekutuan Tadang dari Sarawak dan Sabah menjadi sasaran Perintah Barat? Ini adalah tentang faktor. Okey, tentang faktor. Okey, jadi kalau anda lihat soalan SPM, kertas 2, biasanya apa yang dia tanya? Faktor. Maksud, faktor, lagi satu, beban orang putih. Okey, beban orang putih. Okey, jelas para pelajar? Okey, jelas ke? Boleh anda faham ke? Okey, boleh anda faham? Okey, kelas, boleh anda faham? Okey, minta bagi respons. Okey. Okey, boleh ya? Okey, bagus. Okey, jadi sekarang kita masuk pada tajuk yang kedua, nasionalisme, sistem birokrasi barat di Thailand, dan lepas tu nasionalisme di Thailand. Okey, kita tengok bahan buku teks sekejap. Okey, bahan buku teks anda tengok di sini. Okey, kita ke sini, ini sudah okey. Jadi kita masuk kepada nasionalisme di Thailand. Okey, mereka spot ini tahun ini. Okey, nasionalisme di Thailand. Okey, bukan nasionalisme, sistem birokrasi barat. Okey, sistem birokrasi barat di Thailand. Okey, birokrasi barat di Thailand. Keyword dia adalah birokrasi barat. Kalau nasionalisme dia lain. Okey, jangan anda confuse. Tengok saya pun confuse. Okey, jadi saya harap anda jangan confuse. Okey, kita tengok yang pertama, birokrasi barat. Keyword dia birokrasi barat di Thailand. Okey, jadi birokrasi barat di Thailand ini, okey, apa tujuan birokrasi barat di Thailand? Okey, tujuan dia adalah ini. Okey, saya tulis di sini, apa tujuan birokrasi barat di Thailand? Okey, lagi satu, okey, jawapan dia lah ini. Okey, untuk mengekalkan kedaulatan ataupun kemerdekaan Thailand ataupun Siam. Okey, mengekalkan kedaulatan Thailand, kemerdekaan Thailand. Okey, rasa kedaulatan lah. Sebab Thailand tidak pernah dijajah. Rasa kedaulatan Thailand. Okey, agar tidak dijajah. Okey, dua adalah untuk memodernkan Thailand. Okey, memodernkan Thailand. Memodernkan apa? Thailand. Memodernkan pentadbiran di Thailand. Ini lebih tepat. Okey, lagi satu adalah apa? Melatih melatih pemimpin tempatan. Ya. Okey. Melatih pemimpin tempatan. Okey, melatih pemimpin tempatan. Jadi ini adalah tujuan birokrasi barat di Thailand. Mengekalkan kedaulatan Thailand, memodernkan pentadbiran Thailand, melatih pemimpin tempatan. Okey, tiga benda ini. Okey, jadi siapakah raja yang terlibat? Okey, anda ingat dua nama ini. Okey, Raja Mongkut dan saya guna shape
Okay, Raja Mongkut dan lagi satu adalah Raja Chulalongkorn. Okey, ini adalah dua raja yang terlibat. Okey, jadi anda kena ceritakan apa Raja Mongkut buat, apa Raja Chulalongkorn buat. Okey, kita tengok Raja Mongkut. Okey, Raja Mongkut apa dia buat? Okey, dia lantik 80 orang penasihat barat. Okey, untuk apa? Untuk melatih pegawai pembesar melantik pegawai ataupun pemimpin tempatan. Okey, dia lantik penasihat barat untuk latih pegawai tempatan. Okey. 80 orang penasihat barat. Kalau anda tak boleh ingat angka 80, anda just kata melantik penasihat barat untuk melatih pegawai tempatan. Okey. Contohnya penasihat kewangan dan pelabuhan, polis dibawa dari Britain. Custom dan tentera daripada Amerika Syarikat dan Perancis. Okey, anda bagi contoh. Okey, okey, senanglah. Okey, polis Britain. Okey, custom dan tentera Amerika Syarikat. Okey, custom Amerika Syarikat. Okey, anda ingat yang simple-simplenya. Okey, ini Raja Chulalongkorn. Dia lantik 80 orang penasihat barat latih pegawai tempatan. Okey, Raja Chulalongkorn buat apa? Okey, Raja Chulalongkorn, okey, anak kepada Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Okey, apa Raja Chulalongkorn buat? Raja Chulalongkorn memperkenalkan 3 majlis. Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri. Okey, Raja Chulalongkorn dia perkenalkan 3 badan ini. Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri. Selain itu, dia juga melantik juru audit daripada Britain. Okey? Britain. Okey. Jadi itu tentang sistem birokrasi barat di Thailand. Okey, di Thailand. Okey, sekali lagi, siapa terlibat? Mongkut dengan Raja Chulalongkorn. Apa Raja Mongkut buat? Dia lantik penasihat barat untuk latih pegawai tempatan. Contohnya, okey, polis daripada Britain, okey, custom daripada Amerika Syarikat. Okey, dari Amerika Syarikat. Okey, Raja Chulalongkorn, apa dia buat? Dia memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi serta Kabinet Menteri. Okey, serta melantik juru audit dari Britain. Okey. Jadi anda kalau boleh Mongkut anda buat satu perenggan, Chulalongkorn anda buat satu perenggan. Okey boleh lagi satu, apa tujuan sistem birokrasi barat di Thailand? Saya dah tulis di sini, untuk mengekalkan kedaulatan Thailand. Okey, 2, memodernkan pentadbiran Thailand. 3, melatih pemimpin tempatan. Okey, melatih pemimpin tempatan supaya mereka ni menjadi berkaliber, berpendidikan. Okey. Ini adalah tujuan dia. Okey, ini dah. Okey, jadi sekarang kita tengok satu lagi tajuk tentang Thailand, itu nasionalisme di Thailand. Okey, nasionalisme di Thailand ini buku teks anda di muka surat berapa? Okey, di muka surat 22. Okey, buku teks muka surat 22. Ini adalah nasionalisme di Thailand. Okey, ini adalah nasionalisme di Thailand. Tadi itu birokrasi barat di Thailand. Ini nasionalisme di Thailand. Okey, jangan anda keliru dua ini ya. Okey, nasionalisme di Thailand ini dia ada 2 tahap. Okey, tahap pertama. Okey, tahap pertama. Okey, nasionalisme di Thailand adalah kegelisahan rakyat terhadap siapa? Terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja dan juga penentangan terhadap raja berkuasa mutlak. Okey, kalau nak senang ingat, okey, anda boleh ingat ini. Okey, pada tahap pertama, okey, apa dia? Dia tentang kegelisahan rakyat. Okey, kegelisahan rakyat. Okey, terhadap apa? Terhadap
kuasa mutlak raja. Okey, kegelisahan rakyat terhadap kuasa mutlak raja. Sebab pada tahap pertama raja ini kuasa mutlak dia banyak. Okey, jadi rakyat sangat gelisah. Mengapa rakyat gelisah? Sebab raja ini disebabkan kuasa dia banyak, okey, dia salah guna kuasa. Okey, pentadbiran menjadi lemah. Okey, kelemahan sistem pentadbiran. Dan lagi satu adalah sigap boros. Okey, siapa? Raja Waji Rawut. Okey, menyebabkan rakyat tidak puas hati. Okey, maksudnya kalau anda tulis rakyat tidak puas hati terhadap kuasa mutlak raja pun boleh juga. Okey. Jadi siapa pemimpin rakyat pada masa itu? Nai Pridi Panoyong, Field Marshal Pibu Songram. Okey, saya showkan anda ingat nama ini, Pibu Songram. Sebab nanti tahap yang kedua nama ini sekali lagi ada muncul. Okey, Pibu Songram. Okey. Okey, jadi lagi satu. Jadi pada tahap pertama berlaku Revolusi Thai 1932 yang menamatkan sistem raja berkuasa mutlak. Okey, jadi saya tulis di sini. Saya tulis di sini. Okey, berlaku apa? Berlaku Revolusi Thai. Okey, yang menamatkan sistem raja berkuasa mutlak dan digantikan dengan sistem raja berperlembagaan. Ini adalah tahap yang pertama. Okey, ini adalah tahap yang pertama. Okey. Okey, boleh? Okey, kita tengok tahap yang kedua sekarang. Okey, tahap yang kedua. Okey, pada tahap yang kedua, tahap yang kedua ini, tadi tahap pertama, tidak puas hati terhadap raja yang berkuasa mutlak. Tahap kedua ini tentang apa? Tentang rakyat tidak puas hati tentang apa? Rakyat tidak puas hati terhadap siapa? Terhadap kapitalis Barat dan orang Cina. Okey, mereka tak puas hati dengan orang Cina, kapitalis Barat. Okey, sebab kapitalis Barat dan orang Cina pada masa itu mereka menguasai ekonomi di Thailand. Mereka mencengkam ekonomi. Okey, jadi pada tahap yang kedua anda tulis ini. Okey, pada tahap yang kedua. Okey, pada tahap yang kedua apa yang berlaku? Okey, rakyat tidak puas hati terhadap siapa? Terhadap orang Cina lah. Okey, ada kapitalis Barat. Okey, kenapa tak puas hati? Sebab orang Cina dan kapitalis Barat ini menguasai ekonomi di Thailand. Okey, ini tahap yang kedua. Okay, jadi pada masa itu siapa pemimpin dia? Pibu Songram. Tahap pertama siapa dia? Pibu Songram juga. Okey. Jadi apa Pibu Songram buat? Okey, apa Pibu Songram buat? Okey. Ini yang dibuat oleh Pibu Songram lah. Okey. Dia meluluskan dia meluluskan undang-undang untuk sekat siapa? Sekat orang Cina. Untuk sekat orang Cina, okey, daripada terlibat dalam ekonomi. Sekolah Cina, Aba Cina dibubarkan. Okey, penduduk pribumi, penduduk tempatan, okey, melibatkan diri dalam ekonomi. Okey, jawatan tertinggi untuk penganut agama Buddha. Okey, lepas tu negara Siam ditukar nama ke Thailand yang bermaksud tanah bebas, dan lagi satu adalah bekerja sama dengan Jepun. Okey.
Okey, jadi ini adalah langkah Pibo Songgram. Ini adalah langkah Pibo Songgram. Okey, langkah Pibo Songgram dalam nasionalisme tahap yang kedua. Okey, ini langkah Pibo Songgram. Okey, boleh faham? Jadi tahap pertama menentang raja kuasa berkuasa mutlak. Tahap kedua menentang menentang orang Cina dan kapitalis barat kerana menguasai ekonomi. Jadi pada tahap yang kedua ini anda kena nyatakan apa langkah Pibo Songgram. Okey, dia buat undang-undang untuk sekat Cina. Sekolah Cina tutup, abah Cina tutup. Okey, penduduk pribumi melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Jawatan tertinggi untuk penganut agama Buddha. Okey, nama Siam ditukar ke Thailand dan Thailand bekerja sama dengan Jepun. Okey, boleh? Okey, boleh ke? Boleh ya. Okey, kalau boleh kita terus ke bab 2. Okey, buat masa ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, okey, bab 2. Okey, bab 2 ini okey, kita tengok penentangan pemimpin tempatan. Okey. Saya akan pergi secara sepintas lalu Okey, penentangan pemimpin tempatan Okey, nak senang ingatlah. Okey, siapa yang menentang barat ini? Okey, kita ada nama-nama seperti Do Said, Datuk Mahathir, Mak Saleh, Rentak, Haji Abdul Rahman Limbong, Tok Janggut. Okey. Jadi mengapa mereka rentak Mak Saleh? Okey, jadi mengapa mereka menentang British? Okey. Sebab-sebab dia banyak. Apa sebab mereka menentang British? Okey, sebab-sebabnya banyak. Anda lihat di sini. Ini adalah sebab-sebab dasar penaklukan British. Okey, British mengeksploitasi ekonomi tempatan. Okey. British melaksanakan pentadbiran barat terhadap masyarakat tempatan. Okey, penduduk berasa sulit dan sukar dan tertekan. Membesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh, campur tangan British dalam adat urusan tempatan. Okey. Okey, cara nak hurai senang. Okey. Contohnya, campur tangan campur tangan British dalam adat urusan tempatan. Contohnya amalan menggunakan orang suruhan. Amalan menggunakan orang suruhan di mana? Di Perak. British campur tangan dalam amalan ini. Jadi penduduk berasa marah. Pentadbiran barat terhadap masyarakat tempatan. Contohnya apa? Contohnya cukai. Cukai. Cukai tinggi. Lagi satu lah peraturan tanah. Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan. Contohnya British ingin mengambil apa? Biji timah. Bagaimanakah British mengeksploitasi ekonomi tempatan? Melalui perjanjian. Kesulitan penduduk tempatan. Mengapa penduduk berasa sulit? Penduduk berasa tertekan. Kerana apa? Cukai yang tinggi. Pengusaha hilang kuasa. Jadi ini adalah sebab penentangan pemimpin tempatan. Sebenarnya anda ada sebab yang lain tau. Mengapa pemimpin tempatan menentang British? Saya bagi satu formula. Anda ingat formula ini? Apa sebab dia? Biasanya sebab dia hampir sama. Satu, pemimpin tempatan menentang British kerana apa? Sistem cukai. Sistem cukai yang tinggi. Dua, peraturan tanah. Peraturan tanah ini di mana? Di Terengganu. Terengganu. You ingat Terengganu. Terengganu. T untuk tanah. Jadi Terengganu, penduduk tempatan menentang British kerana tanah. Peraturan tanah. Negeri lain biasanya tentang sistem cukai.
Okey, lagi satu, mengapa penduduk tempatan menentang British, pemimpin tempatan menentang British. Okey, lagi satu sebab adalah ini. Okey, pemimpin, pembesar hilang kuasa. Okey, pembesar hilang kuasa. Okay. Lagi satu sebab mengapa mereka menentang British. Okey, adalah ini. Okey, kawasan diceroboh. Okey, kawasan pembesar ini diceroboh oleh British. Okey, apa British? Bagaimana British ceroboh? Okey, British bina balai polis. Contohnya di Pahang, British bina balai polis. Okey, di Sarawak, okey, di kawasan Syarif Mashaur, British bina apa? James Brooke bina apa? James Brooke bina kubu. Okey, kubu. Jadi mereka menentang. Okey. Jadi ini adalah antara sebab mengapa pemimpin tempatan menentang British. Ini adalah sebab yang paling senang. Okey, ini adalah sebab yang paling senang yang anda boleh ingat. Okey, sistem cukai, peraturan tanah hilang kuasa, kawasan diceroboh British. British membina balai polis dan kubu. Okey, jadi anda tolong ingat ini. Okey, boleh? Okey. Jadi mengapa pemimpin tempatan menentang British? Okey, kalau anda tak boleh ingat 6 ini, anda sekurang-kurangnya ingatlah yang ini. Sistem cukai, peraturan tanah hilang kuasa, okey, kawasan diceroboh. Okey, next. Okey, kita tengok lagi satu yang anda patut ingat adalah ini mana-mana tempat semua tulis sebab yang sama. Okey, biasanya sebab dia hampir sama. Okey, cuma Terengganu dia ini lebih kepada peraturan tanah. Okey, Terengganu ini lebih kepada peraturan tanah. Okey, kalau saya dia lebih kepada ufti ataupun cukai. Okey, British ingin kutip ufti. Okey, daripada site penduduk Nanning. Okey, kalau Kelantan, sistem cukai. Perak, sistem cukai. Pahang, sistem cukai juga. Okey, kawasan yang selain itu kawasan mereka juga diceroboh. Mereka hilang kuasa. Okey, boleh? Sebab dia hampir-hampir sama. Okey, hampir-hampir sama. Cuba anda ingatlah, di Pahang British bina balai polis. Okey, okey, di tempat Syarif Mashaur Sarawak British bina kubu. Okey, kita tengok rentak. Mereka ada spot rentak. Okey, kita tengok rentak. Okey, rentak ini Okey, rentak ini anda tengok rentak ini mengapa dia menentang British? Okey, sebab James Brooke ini kalau rentak Sarawak dia James Brooke. Okey. Jadi pada masa itu James Brooke dia menceroboh kawasan rentak. Dia ceroboh. Dan James Brooke dia ingin menghapuskan orang Iban yang dianggap sebagai lanun. Oleh itu rentak menentang James Brooke sebab James Brooke ini zalim. Okey. Selain itu, James Brooke ini dia membakar kampung rentak. Okey, kalau di Sabah pun sama. Sabah, okey, British itu SBUB membakar kampung Mak Saleh. Okey, jadi Mak Saleh marah. Kalau di Sarawak rentak pun sama. James Brooke British bakar kampung rentak. Okey. Lepas tu berperang. Okey. Boleh? Okey, jadi kita tengok satu lagi apa kesudahan dia? Okey, apakah kesudahan dia? Okey, kita tengok. Okey, kita tengok apa kesudahan dia. Sekejap Okey, apa kesudahan dia? Okey, adakah penentangan pemimpin tempatan ini berjaya? Okey, jawapan dia gagal. Okey, gagal. Okey.
Okey, gagal. Okey, mengapa gagal? Okey, anda kata senjata barat lebih moden. Okey, tentera barat lebih banyak. Okey, lagi. Okey, penduduk tempatan kurang kurang pengetahuan tentang apa? Tentang senjata ini. Okey. Kurang kurang ilmu, kurang pengetahuan ataupun kurang ilmu. Okey, kurang ilmu pengetahuan tentang strategi perang ataupun senjata. Okey, tentang strategi perang. Okey, lagi satu sebab mengapa gagal adalah penduduk tidak bersatu padu. Okey, jadi ini adalah sebab dia mengapa gagal. Okey, gagal. Okey. Lagi satu adalah ini ya. Okey. Okey. Lagi satu, apa kesan dia? Apa kesan dia? Okey, kesan dia. Okey, ini gagal. Okey, jadi apa kesan dia? Okey. Kesan dia lah ini. British menguasai kawasan. Okey, British menguasai ataupun British menjajah, okey, kawasan pemimpin tersebut. Okey, ataupun British meluaskan kuasa. Okey, British meluaskan kuasa di kawasan tersebut. Ataupun British mengukuhkan kuasa. Okey, mana-mana saja. Okey, lagi satu kesan adalah ini. Okey, pemimpin tersebut, okey, pemimpin tersebut apa? Dia kalah kan? Dia gagal. Okey. Jadi dia berundur. Sama ada dia berundur. Contohnya Datuk Bahaman dia berundur. Rentap dia berundur. Okey. Ataupun pemimpin itu dihukum. Okay, dihukum mati. Contohnya Datuk Mahathir Laila dihukum mati. Ataupun pemimpin itu terkorban mati semasa berperang. Contohnya siapa? Tok Janggut Mat Salleh. Okey. Ataupun pemimpin itu dibuang negeri. Contohnya Haji Abdul Rahman Limbong, dia dibuang negeri ke Mekah. Okey, boleh? Jadi ini adalah kesan dia. Okey. Jadi anda boleh ambil handphone untuk snapshot ini ataupun anda boleh tengok rakaman balik ya. Jadi ini tentang penentangan pemimpin tempatan. Okey. Yang di-spot adalah Rentap Tok Janggut Haji Abdul Rahman Limbong. Okey. Biasanya kalau keluar soalan tentang pemimpin tempatan ini, dia tanya tentang apa tau? Dia tanya tentang sebab mereka menentang. Okay, sebab mereka menentang. Lepas itu, mungkin mengapa mereka gagal. Okay. Okay, boleh? Okay, jadi sekarang kita masuk kepada tajuk yang seterusnya. Itu tentang gerakan Islam tak ada. Abah Majan Noel, hari itu saya sudah bincang di kelas. Kita tengok tentang persatuan. 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 Persatuan ini pun tajuk tajuk panas. Persatuan. Persatuan. Jadi yang pertama adalah Persatuan KMS, Kesatuan Melayu Singapura. Ini di mana? Ini di Singapura. Pemimpin dia siapa? Muhammad Yunus Abdullah, Tengku Kadir Ali, Embok Sulu. Anda ingat sekurang-kurangnya dua pemimpin. Tapi Muhammad Yunus Abdullah ini wajib ingat untuk Kesatuan Melayu Singapura. Jadi apa tujuan Kesatuan Melayu Singapura? Untuk menjaga kepentingan sosial ekonomi penduduk Melayu di Singapura. Untuk menjaga kepentingan sosial ekonomi
penduduk Melayu di Singapura. Okey. Jadi apakah kejayaan KMM? Apa kejayaan dia? Okey. Muhammad Yunus Abdullah menjadi wakil KMS dalam pentadbiran British. Okey, menjadi ahli Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat. Anda just ingatlah, dia menjadi wakil KMS, menjadi wakil orang Melayu dalam pentadbiran British. Ingat ini saja. Okey. Kebajikan orang Melayu Singapura mendapat perhatian British. Okey, dan dia memperolehi sebuah kawasan khas untuk orang Melayu di Singapura. Ini kejayaan kejayaan KMS. Okey, boleh? Anda cuba katalah, KMS, pemimpin Muhammad Yunus Abdullah. Apa tujuan dia? Menjaga kepentingan sosial ekonomi penduduk Melayu Singapura. Menjadi wakil Melayu, wakil KMS dalam pentadbiran British. Okey, kebajikan orang Melayu dijaga oleh British. Okey, dan memperolehi sebuah kawasan khas untuk orang Melayu di Singapura. Ini adalah KMS. Okey, kalau PASPAN, PASPAN ini anda boleh tulis short form. Short form. PASPAN untuk pertubuhan. PASPAN. Pemimpin dia SM Jainal Abidin DA. SM Jainal Abidin. Apa tujuan dia? Menggalakkan ahlinya, berkenal dan bertukar pendapat. Untuk memajukan diri serta menggalakkan perpaduan orang Melayu. PASPAN. PASPAN ini organisasi kemas kerana mempunyai pelbagai sendiri dan sambutan dia hangat. PASPAN ini apa tujuan dia? You ingat? Menggalakkan perpaduan, menggalakkan perpaduan orang Melayu, memajukan orang Melayu. Lepas tu kamu ada Persatuan Negeri. Persatuan Negeri ini adalah tentang apa? Tentang perpaduan orang Melayu juga. Perpaduan orang Melayu juga. Ini tak ada. Ini adalah kegiatan persatuan di Sarawak. Persatuan di Sarawak ini, kamu ada Persatuan Melayu Sarawak. Persatuan Melayu Sarawak. Jadi anda ingat ini, Persatuan Melayu Sarawak ini dengan naungan Datuk Patigi Aban Abdillah, Brooke bersetuju mendaftarkannya. You ingat ini. Jadi apa tujuan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak? Adalah untuk mengeratkan perpaduan Melayu. Actually dia macam ni. Untuk persatuan ini ya. Kalau anda suka nak ingat anda ingat ini saja. Biasanya persatuan ini dia adalah untuk apa? Menjaga kepentingan orang Melayu. Dari segi apa? Dari segi politik, ekonomi dan sosial. Tapi biasanya politik tak ada lah. Biasanya ekonomi dan sosial. Politik, Kesatuan Melayu Muda. Ini politik ini dia lebih kepada Kesatuan Melayu Muda. Lagi satu adalah ini ya. Memajukan orang Melayu. Lagi satu adalah ini. Mengeratkan perpaduan orang Melayu. Kalau anda tak tahu macam mana nak tulis, anda tulis 3 isi ini. Menjaga kepentingan orang Melayu dari segi politik, ekonomi dan sosial. Tadi ada Kesatuan Melayu Singapura, ada sosial ekonomi kan? Ada perkataan sosial ekonomi kan? Sosial ekonomi kan?
Okey. Ada perkataan sosial ekonomi kan. Jadi sosial ekonomi ini maksudnya inilah sosial dan ekonomi. Okey. Sosial ekonomi. Okey. Lagi satu lah memajukan memajukan orang Melayu. Okey, memajukan orang Melayu. Okey, lagi satu memajukan orang Melayu dari segi apa? Politik, ekonomi, sosial. Lagi satu lah mengeratkan perpaduan. Okey, mengeratkan perpaduan perpaduan orang Melayu. Okey, ejaan salah. Jadi ini adalah tujuan persatuan. Kalau anda tak ingat, macam anda tak tahu macam mana tulis, anda tulis semua sama. Tujuan persatuan. Ini formula dia. Okey, boleh? Kalau keluar soalan tentang persatuan, biasanya dia akan tanya tentang tujuan. Tujuan. Boleh? Kecuali mungkin kalau dia tanya pasal kesatuan Melayu Singapura, dia akan tanya tentang dia akan tanya tentang apa? Dia akan tanya tentang kejayaan KMS. Okey. Ini adalah tentang kejayaan. Okey, kejayaan KMS. Okey. Ini kejayaan KMS. Okay, boleh? Okay. Yang lain tu biasanya dia tanya tentang tujuan. Okey, tujuan. Okey. Kalau di Sabah, okey, Sabah kegiatan persatuan ni macam mana? Okey, kalau di Sabah kegiatan persatuan dia, kalau di Sabah kegiatan persatuan dia adalah tidak menonjol ataupun lembab ataupun perlahan. Okey, mengapa? Okey, mengapa? Okey, satu. Okey, persatuan di Sabah ini dia cuma di kawasan bandar sahaja. Dia cuma di kawasan bandar sahaja. Okey, di bandar sahaja. Contohnya bandar apa? Jasatan ataupun Kota Kinabalu. Jasatan ini adalah Kota Kinabalu, Labuan dan Tawau. Okey. Okey, lagi satu adalah dia tak menonjol kerana apa? Kerana dia tidak tersebar ke kawasan pedalaman. Okey, mengapa? Sebab kesulitan perhubungan dan taraf pendidikan yang rendah. Okey, ini di Sabah. Kalau dia keluar soalan tentang persatuan di Sabah, dia akan tanya mengapa di Sabah kesedaran persatuan ini sangat rendah. Jadi jawapannya adalah ini. Okey, kesulitan perhubungan, taraf pendidikan yang rendah. Okey, hanya berlaku di bandar sahaja. Okey. Okey, boleh? Okey, kalau Kesatuan Melayu Singapura, okey, Kesatuan Melayu Muda, tadi Kesatuan Melayu Singapura, ini Kesatuan Melayu Muda. Okey, Kesatuan Melayu Muda ini pemimpin dia siapa? Ibrahim Haji Yaakob. Apa tujuan dia? Menggalakkan perpaduan. Tengok, tujuan dia sama saja, menggalakkan perpaduan. Lagi satu adalah meningkatkan pendidikan. Pendidikan ini adalah sosial orang Melayu. Okey. Tapi KMM ini dia lebih bersifat politik. Jadi KMM ini, okey, apa yang anda perlu ingat ialah dia ingin anti-British, dia ingin halau British. Jadi KMM dia bekerja sama dengan Jepun. Okey, bagaimana KMM bekerja sama dengan Jepun? Okey, dia beli water Malaya untuk dijadikan sebagai alat propaganda anti-British. Okey, mengelilingi tanah Melayu untuk mencari sokongan. Okey, menubuhkan cawangan KMM, menyediakan kadir ataupun tentera semut, okey, untuk membantu Jepun. Okey. Kalau KM, anda baca yang ini. Okay, anda baca yang ini. Okey. Ini KM. Okey, KM baca ini. Kalau Kesatuan Melayu, saya ulang balik ya. Kesatuan Melayu Singapura, anda baca tentang kejayaan KMS. Kejayaan KMS. Okey. Kalau KM, anda baca tentang okey,
Bagaimanakah KMM dia menjadi anti-British? Dia bekerja sama dengan Jepun, membeli Wata Malaya, mengelilingi tanah Melayu untuk mencari sokongan, menubuhkan cawangan, menyediakan tentera. Okey, ini KMM. Okey, kalau Sabah, dia akan tanya tentang apa? Mengapakah pergerakan persatuan di Sabah sangat tidak menonjol, sangat lembab? Sebab masalah perhubungan hanya di bandar sahaja. Okey, taraf pendidikan yang masih rendah. Kalau persatuan-persatuan lain biasanya dia tanya tentang tujuan. Okey, tujuan. Tujuan tadi saya sudah sebut, ini adalah tujuan dia. Okey. Okey, ini adalah tujuan dia. Okay. Boleh? Okey, jadi persatuan pun sudah. Okey. Jadi sekarang 9.47. Boleh saya habiskan kelas ini jam 10 tak? Boleh ke tak? Boleh saya minta respons? Halo, kelas. Boleh saya minta respons? Boleh ke? Okey, sekarang saya nak ajar tentang ini ya. Tadi saya terlupa. Real politik. Okey, mereka juga spot real politik. Okey, real politik. Baru saya ingat. Okey, real politik. Apa maksud real politik? Okey, real politik ini adalah amalan yang mewajarkan apa cara. Cara seperti apa? Tipu hela, kekerasan bersenjata, berperang, untuk mencapai matlamat politik. Apa matlamat politik dia? Membina negara. Membina negara. Jadi ini adalah masuk real politik. Amalan yang menggunakan apa cara? Contohnya tipu hela, berperang, untuk mencapai matlamat politik, iaitu untuk membina negara. Jadi real politik ini diamalkan di mana? Di Itali dan Jerman. Dia diamalkan di Itali dan Jerman. Kalau Itali, siapa pemimpin dia? Count Camillo Benso di Cavour. Count Camillo Benso di Cavour. Ini pemimpin Itali. Pemimpin Count Camillo Benso di Cavour, dia guna amalan real politik untuk menyatukan Itali. Jadi macam mana dia menyatukan Itali? Count Camillo Benso di Cavour, dia bekerja sama dengan Napoleon III, Perancis, untuk menentang Austria. Jadi dia guna cara berperang. Berperang dengan Austria. Bekerja sama dengan Perancis, berperang dengan Austria. Jadi dalam perang itu Itali menang. Jadi Count Camillo Benso di Cavour, dia buat satu pegunungan suara. Dan dia terima sokongan rakyat untuk menyatu padukan Itali. Lepas boleh? Jadi dia menggunakan teknik berperang. Berperang dengan siapa? Berperang dengan Austria. Berperang dengan Austria. Count Camillo Benso di Cavour. Lagi satu adalah Otto von Bismarck. Otto von Bismarck ini dia menggunakan real politik untuk apa? Untuk menyatukan negara Jerman. Kalau Count Camillo Benso di Cavour, Itali, Otto Edward von Bismarck, dia menyatukan Jerman. Dia guna real politik. Jadi dia guna taktik seperti apa? Dia guna taktik seperti tipu hela, memasukkan dokumen, provokasi, penipuan, ugutan, berperang untuk menyatukan Jerman. Boleh? Dan dia juga menggunakan isu membenci. Untuk menentang siapa? Untuk menentang musuh-musuhnya seperti Denmark, Austria dan Perancis. Kalau anda tengok di sini ya, Itali ya, Count Camillo Benso di Cavour, dia menentang Austria. Dia nak menyatukan Itali kan? Dia menentang siapa? Austria. Kalau Jerman pun sama. Jerman, Otto Edward von Bismarck, dia ingin menyatukan Jerman.
Macam mana dia menyatukan Jerman? Dia berperang dengan siapa? Austria. Okey, dia berperang dengan Austria. Jadi para pelajar ingat ini. Okey, kedua-dua berperang dengan Austria. Okey, boleh? Okey, boleh tak? Okey, kalau susah nak ingat tiga negara ini, you ingat ini Austria. Sebab Count Camillo Benso-Cabo pun dia menyerang Austria. Okey. Otto von Bismarck pun menyerang Austria. Okey, dua-dua guna realpolitik. Okey. Jadi kalau keluar soalan tentang realpolitik, apa yang ditanya? Okey, dia tanya tentang apa? Dia tanya tentang apa maksud realpolitik? Okey, apa contoh amalan realpolitik? Tipu hela, berperang, gitulah. Okey, you ingat tiga lah, tipu hela, berperang, okey, memasukkan dokumen, ugutan, itu semua lah. Okey. Berperang dengan siapa? Berperang dengan Austria. Okey, boleh? Okey, ini sudah. Ini pun sudah. Okey, kita masuk ke bab yang ke ini. Kita masuk bab yang kelima. Okey, kita masuk bab yang kelima sekarang. Okey, saya kena pergi dengan cepat. Okey. Okey, bab yang kelima. Okey, bab yang kelima ini. Okey, ini ada dua tajuk yang sangat-sangat popular. Okey, sangat-sangat panas. Iaitu Pakatan Muni. Okey, Pakatan Muni. Sekejap. Okey, Pakatan Muni ya. Okey, Pakatan Muni ini, okey. Pakatan Muni, okey, saya guna slide ini ya. Okey, saya guna slide ini. Okey, Pakatan Muni ya untuk ajar. Okey, sebab slide ini lebih mudah saya ajar. Okey. Untuk Pakatan Muni, okey. Pakatan Muni ini dia ada tiga tahap Satu, Pakatan Muni Pra-Perikatan, Pakatan Muni Pilihan Raya, Pakatan Muni Kemerdekaan. Okey, Pakatan Muni Pra-Perikatan. Pakatan Muni Pra-Perikatan ini biasanya dalam Pakatan Muni Pra-Perikatan dia menggunakan kerjasama kaum, okey, dan perpaduan sebagai asas kemerdekaan. Okey. Jadi Pakatan Muni Pra-Perikatan ini dia menggunakan, kerjasama kaum, perpaduan sebagai asas kemerdekaan. Okey, jadi Pakatan Muni Pra-Perikatan ini, okey, dia bermula dengan penubuhan CLC. Okey, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Anda ingat CLC pun cukup. Jadi CLC ini adalah titik permulaan kerjasama kaum. Okey. Jadi dalam CLC ini kaum Cina, kaum Melayu, mereka menganggotai CLC ini. Mereka bermesyuarat, mereka ni berunding. Jadi apa hasil mesyuarat mereka? RIDA ditubuhkan untuk bantu siapa? Bantu masyarakat luar bandar. Okey. Lagi satulah kerakyatan diberikan kepada bukan Melayu. Pilihan raya diadakan. Okey. Sebab yang ditanya dalam exam tentang CLC biasanya adalah tentang hasil. Okey, hasil. Okey, lepas itu cadangan perbukaan ahli UMNO oleh Dato' On Jaafar kepada bukan Melayu. Okey, tetapi cadangan ini ditolak. Okey, lepas itu penubuhan IMP. IMP ini selalu keluar dalam objektif. IMP ini you cuma ingat ini. Dia ni menekankan konsep kerjasama kaum. Kalau keluar soalan tentang IMP jawapan dia biasanya konsep kemerdekaan, konsep kerjasama kaum. Keluar soalan tentang IMP, biasanya jawapan dia adalah konsep kerjasama kaum. Okey. You ingat ni, tetapi IMP ni gagal. Lepas tu persidangan kebangsaan. Okey, untuk mengurangkan perasaan perkauman. Lepas tu konvensyen kebangsaan. Okey, hasilnya penubuhan parti perikatan. Okey, ini pun anda ingat Okey, konvensyen kebangsaan ini ditubuhkan.
Convention kebangsaan ini diadakan. Okey, Convention kebangsaan ini diadakan. Okey, diadakan. Hasil dia apa? Penubuhan Parti Perikatan. Okey, ini pernah keluar dalam SPM. Dia tanya tentang Convention kebangsaan. Jawapan dia penubuhan Parti Perikatan. Okey, boleh faham tak? Jadi maksudnya untuk ini anda ingat tentang ini, CLC anda ingat tentang hasil. Okey, penubuhan IMP anda ingat tentang konsep kerjasama kaum. Okey, Convention kebangsaan anda ingat tentang penubuhan Parti Perikatan. Okey. Okey, yang kedua, Pakatan Muni semasa pilihan raya. Okey, Pakatan Muni semasa pilihan raya ini dia ada 3 tahap. Satu, Majlis Pembandaran Negeri dengan MPP. Okey. Pilihan raya Majlis Pembandaran ini biasanya diadakan di Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur. Okey, pilihan raya negeri ini. Okey. Jadi apa yang anda kena ingat adalah ini. Dalam pilihan raya Majlis Pembandaran dan Negeri, ataupun kalau anda tak boleh ingat Pakatan Majlis Pembandaran ini, anda sekurang-kurangnya ingat Pakatan Bandar. Dalam pilihan raya Bandar dan Negeri ini, UMNO dan MCA bekerjasama. Okey? IMP di ini. IMP di muka surat mana? IMP di muka surat 121. Okey, muka surat 121 ini ni IMP. IMP ni you cuba ingat ini, konsep kerjasama kaum, tetapi gagal. Okey, tetapi gagal. Sebab pada masa itu masyarakat Cina, India dan kaum lain mereka merasakan perpaduan ini masih terlalu asing. Okey, you cuma ingat IMP ini konsep kerjasama kaum. Okey, boleh? Okey, kita balik kepada Pakatan Muni semasa pilihan raya. Okey, you cuma ingat ini sahaja. Okey, dalam pilihan raya Bandar dan Negeri okey, UMNO dan MCA bekerjasama. Okey, bekerjasama. Jadi mereka bekerjasama. Apa hasil dia? Mereka menang pilihan raya. Okey, mereka menang pilihan raya. Maksudnya pemufakatan dan kerjasama ini diterima oleh penduduk. Okey, diterima oleh penduduk. Okey, boleh? Okey, lepas tu sini. Okey, UMNO dengan MCA. You ingat ini, MC, Malay Chinese, Melayu Cina. Mereka bekerjasama. Okey, lepas tu pilihan raya MPP. Pilihan raya MPP ini adalah pilihan raya persekutuan 1955. Okey, UMNO, MCA dan MIC bekerjasama. Okey, membentuk Parti Perikatan. Okey, MIC, you ingat ini MIC. Pilihan raya persekutuan ini MIC. Melayu, India, Cina. Okey, Melayu, India, Cina. Ingat MIC. Melayu, India, Cina. Sebelum itu Melayu, Cina. MCA. UMNO, MCA. Melayu, Cina. Pilihan raya Bandar dan Negeri. Pilihan raya Majlis Persekutuan. Okey. Pilihan raya MPP persekutuan, dia MIC. UMNO bergabung dengan MCA dan MIC untuk membentuk Parti Perikatan. Okey. Jadi anda ingat MIC. MIC masuk. Dulu Bandar dengan Negeri, MIC tak masuk. MIC Melayu, India, Cina. Okey. Boleh faham? Boleh ya? Okey. Lagi satu. Ini tahap yang ketiga. Pakatan Muni ke arah kemerdekaan. Pakatan Muni ke arah kemerdekaan ini okey. Rombongan kemerdekaan ke London. Okey, rombongan kemerdekaan ke London. Okey, rombongan kemerdekaan ke London. Okey. Jadi apa hasil dia? Suruhanjaya Bebas ditubuhkan. Apa nama Suruhanjaya Bebas itu? Suruhanjaya Reid. Apa tujuan Suruhanjaya Reid ini? Untuk mengubah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Okey. Suruhanjaya Reid ini mengubah perlembagaan
untuk Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Biasanya ini pun selalu ditanya dalam objektif. Okey, objektif Okey, hubungan kemerdekaan Kelanda, apa hasil dia? Suruhanjaya bebas dibentuk ataupun Suruhanjaya RIT dibentuk untuk mengubah perlembagaan. Okey, ingat ini. Okey, lagi satu. Okey, pengisytiharan tarikh kemerdekaan. Okey, ini pun pernah keluar dalam exam dulu. Okey. Okey. Apa yang berlaku di Bandar Hilir Melaka? Jawapan dia pengisytiharan tarikh kemerdekaan. Okey, apa yang berlaku di Bandar Hilir Melaka? Okey, pengisytiharan tarikh kemerdekaan. Okey. Okey, boleh tak? Inilah. Ini soalan dia. Okey. Bandar Hilir Melaka, keyword dia. Okey. Mengapa peristiwa itu penting? Jawapan dia adalah pengisytiharan tarikh kemerdekaan. Okey, boleh Okey. Okey, ini Suruhanjaya RIT Okey, secara pintas selalu dah jam 10. Oh dia. Okey, Suruhanjaya RIT Suruhanjaya RIT saya beritahu anda apa yang anda perlu baca Okey, Suruhanjaya RIT biasanya dia tanya 4 benda. Tujuan ahli, cara pelaksanaan, isu. Okey. Apa tujuan Suruhanjaya RIT? Untuk merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Suruhanjaya RIT ini merangka. Untuk rangka. Okey, kalau sistem ahli ini melatih penduduk untuk mentadbir. Itu sistem ahli. Melatih penduduk untuk mentadbir. Suruhanjaya RIT merangka. Untuk rangka. Rangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Suruhanjaya Kobot adalah meninjau penduduk Sabah dan Sarawak tentang pembentukan Malaysia. Okey, jadi anda jangan confuse tentang tiga ini Okey, jadi anda tengok Suruhanjaya RIT apa peranan dia? Okey, merangka perlembagaan, rangka. Keyword dia rangka. Okey, ahli Suruhanjaya RIT. Okey, biasanya kalau nama orang, biasanya structure dia akan tanya 2 orang saja. Nama 2 orang. Okey, banyak nama di sini Okey, saya beritahu anda ingat nama apa. Okey, anda ingat nama Lok RIT. Sebab Suruhanjaya RIT, Lok RIT. Okey. Lagi satu anda pilih yang pendek-pendek ni lah. Contohnya Tuan B. Malik. Ini pendek-pendek kan. Tuan Abdul Hamid. Ini pun pendek-pendek. Okey. Anda tak payah ingat dia dari India ke Pakistan. Itu tak payah ingat lah. You cuma ingat nama dia saja. Okey. Tapi Lok RIT anda mesti ingat. Okey. Isu yang diberi perhatian untuk Suruhanjaya RIT. Okey. Pembentukan kerajaan persekutuan yang kuat. Kuasa autonomi kepada kerajaan negeri. Kedudukan Raja Melayu. Hak istimewa orang Melayu. Okey. Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu. Dan kerakyatan jus soli. Okey. Ini isu dia. Anda tolong baca dalam buku teks anda. Okey. Muka surat berapa? Muka surat berapa? Okey, muka surat ini 125 tolong baca. Okey, tolong baca sebab dia orang ada spot soalan ini. Okey, cara pelaksanaan senang saja, anda cuba ingat ini. Okey, menerima memorandum daripada berbagai pihak. Contohnya Raja Melayu, orang perseorangan peduaan politik. Anda ingat ini. Okey, ingat ini. Bagaimana Suruhanjaya RIT melaksanakan tugas dia? Okey, satu, memberi perhatian kepada isu-isu yang saya katakan tadi. 2, dia terima memorandum. Okey, memorandum daripada pelbagai pihak. Okey. Okey, boleh? Jadi itu saja tentang Suruhanjaya RIT. Okey, jadi saya rasa kita berhenti sampai sini. Cuma ada satu benda yang saya kena beritahu anda, baru saya ingat Okey, saya tertinggal Okey. Ini tentang Perang Dunia Pertama bab 9 Okey, ini keluar dalam kertas 3 kan. Okey, sebenarnya hari itu waktu mesyuarat kertas 3. Okey. Ada guru memberitahu Okey. Saya tak pergi. Okey, tapi ada guru yang beritahu. Okey, anda kena ingat perjanjian Versailles.
Okey, anda kena ingat perjanjian Versailles. Okey, perjanjian Versailles. Okey, dalam perjanjian Versailles apa yang anda kena ingat? Anda ingat tentang ini. Okey, saya tunjuk slide. Sini tak ada. Ini. Okey, perjanjian Versailles, you ingat ini sahaja. Okey, perjanjian Versailles ini apa dia punya isi ini. You ingat tentang ini. Okey, perjanjian Versailles. Mereka kata tumpu perhatian kepada perjanjian Versailles. Okay, jadi saya beritahu anda. Okey. Perjanjian Versailles ini, ini bab 9 Okey. Perjanjian Versailles ini, apa yang berlaku? You cuba ingat perjanjian Versailles ini diadakan selepas Perang Dunia Pertama. Selepas Perang Dunia Pertama, Jerman kalah kan? Jadi mereka buat perjanjian Versailles. Okey. Jadi dalam perjanjian Versailles ini, Jerman tidak puas hati. Jerman tidak puas hati. Okey. Mengapa Jerman tidak puas hati? Sebab dalam perjanjian Versailles, Jerman dia kena serahkan tanah jajahan. Jadi Jerman tak puas hati kerana dia hilang tanah jajahan. Dia hilang tanah jajahan. Lagi satu, Jerman tidak puas hati kerana Jerman dia kena bayar pampasan perang yang tinggi. Pampasan perang yang tinggi maksudnya Jerman kena bayar ganti rugi sebab Jerman kalah. Jadi Jerman kena bayar ganti rugi tinggi. Hilang tanah jajahan, kena bayar ganti rugi yang tinggi. Okey, pampasan yang tinggi. Lagi satu, Jerman diarahkan mengecilkan saiz tentera. Jerman diarahkan mengecilkan saiz tentera. Okey, mengecilkan saiz tentera. Jadi Jerman berasa tak puas hati kerana dia hilang tanah jajahan. Dia kena bayar pampasan dan ganti rugi yang tinggi. Dia kena kecilkan saiz tentera dia. Okey, Jerman tak puas hati. Okey, Jerman dia tak puas hati. Okey, jadi Jerman tak puas hati. Jadi apa Jerman buat? Jadi pada masa itu Jerman ketua dia adalah Adolf Hitler. Apa Jerman buat? Jadi Adolf Hitler apa dia buat? Dia bina angkatan tentera. Dia bina angkatan tentera. Okey, dia bina angkatan tentera yang lebih besar. Orang suruh dia kecilkan tentera, dia besarkan tentera. Okey, dia bina angkatan tentera yang besar. Okey, dan menjalankan perluasan kuasa. Mengapa dia buat macam tu? Sebab dia nak alih perhatian rakyat daripada masalah ekonomi. Okey, ini pernah ditanya dalam exam. Okey. Okey, Adolf Hitler dia bina angkatan tentera yang besar untuk meluaskan kuasa. Mengapa? Untuk mengalih perhatian rakyat daripada masalah ekonomi. Ini soalan ini sering kali keluar dalam objektif. Jadi anda tolong tumpu perhatian kepada ini. Okey, boleh? Serta perjanjian Versailles. Okey. Versailles ini Jerman tak puas hati. Okey, ini. Okey, anda tolong ingat Okey, jadi itu sahaja hari ini. Okey, anda ada apa-apa soalan? Halo, ada apa-apa soalan? Sangat diam Apa dia? No Okey, jadi itu sahaja. Jadi sebelum anda pergi, anda boleh isi link kehadiran dulu tak? Okey. Sebab saya kena buat laporan. Jangan takut, saya bukan lapor anda. Saya kena lapor berapa pelajar yang hadir pada malam ini. Okey, ya. Boleh bagi semua soalan topik sport kah? Boleh. Okey, nanti saya akan hantar dalam grup. Okey, ini pun saya akan hantar dalam grup Perkataan Muni punya slide pun saya akan hantar dalam grup nanti. Okey. Okey, boleh nanti saya akan hantar kepada anda profile punya. Okey, anda tolong isi link kehadiran link kehadiran, saya bagi anda link itu mana link itu lepas anda isi, anda boleh left meet ini Okey, minta maaf hari ini kita lajak masa.
Kita telajak masa. Janji 9.40 tapi sekarang 10.10. Okey. Jadi nanti dalam grup saya akan bagi anda semua recording ini. Lagi satu saya akan bagi anda slide perkataan murni. Okey, slide Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Okey. Dan lagi. Okey, boleh? Dan saya akan bagi anda soalan spot. Okey, tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Okey. Anda bagi saya masa hingga esok. Esok saya bagi. Boleh tak? Okey, anda tolong isi link kehadiran dan lepas tu anda boleh left meeting ini. Okey, jadi terima kasih ya. Okey, sekiranya anda ada apa-apa soalan, anda boleh message saya. Anda boleh PM saya dan saya akan cuba jawab. Okey. Okey, jadi saya jadi cikgu cikgu mengharapkan anda semua mendapat kejayaan yang cemerlang dalam SPM Okey. Semoga anda berjaya. Okey, sebarang kekurangan daripada saya ingin minta maaf Okey. Sekiranya saya mempunyai sebarang kekurangan semasa mengajar anda. Okey, jadi saya minta maaf. Okey, jadi terima kasih kerana anda menjadi pelajar saya. Harap anda berjaya dalam SPM.